Apa yang PAS bawa is basically kejumudan ataupun something yang seakan-akan Islam tapi sebenarnya tidak. Sebab basically kalau Islam kita bercakap tentang toleransi, tentang kebebasan bersuara, tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Apa yang PAS bawa adalah jauh daripada apa yang sebenarnya Islam cuba anjurkan. So basically, cara terbaik untuk kita atasi isu ini sebenarnya adalah melalui jalan yang panjang, iaitu jalan melalui pendidikan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam episod 20. Apa cerita minggu ni? Sangat menarik. Kita ada dua panel hebat. So, sebelah kanan saya, siapa nama? Saya Muhammad Zaim. Sebelah kiri? Saya Amis Ahmad. Walaupun Amir selalu nampak. Zaim pun pernah. Dia pernah masuk episod Sekali. 10 ke? Berapa? Belas lah, awal-awal belas lah. Awal-awal dulu. So, Zaim kembali lagi. Sebab Zaim betul nama? Betul. Kan? Salah tadi. So, Zaim kembali lagi. Zaim dari mana? Lama tak nampak ni. Belajar kat UAE lagi belajar. So Okay. ini baru habis SEM. So sempat lah untuk join. Ui, kau relax meh, kau tak belajar, kau bukan student. Bekas Bekas, okay. Kita sama je bekas. Okay, so kali ni topik banyak politik. Aku tak tahu minggu ni minggu politik ke apa, sebab ada sidang Dewan Selangor Sebab ada sedandun dengan parlimen lah. sekali kan. Dan Amir sangat sokong sebab Syed Saddiq sangat kuat dekat parlimen. Kenapa dah kaitkan aku Kau bukan punya muda Bukan. Minta maaf Okay, so aku jumpa pada isu yang guys. Isu ni pasal rasuah. So aku nak tanya Amir dulu. So Datuk Seri ada nyatakan lah. Dia kata anggota kaki tangan kerajaan yang terlibat dengan rasuah wajib digugurkan. Sebab kita ada kes dulu yang mana terlibat rasuah, biasanya ditukar. Dia tak digugurkan lah Dia tak ditukar. Biasanya kes tu ditutup sebelah mata. Dia banyak senario. Dia macam a lot senario. Kecuali kes tu melibatkan mahkamah. Mama step forward. Mahkamah dah jatuhkan. Mama biasanya kaki tangan awam dibuang lah. Tapi soalan aku, adakah patut perkara ni dilakukan? Basically memang patut. Sebab kaki tangan awam we serve atas nama Di-Pertuan Agong, kan, sebagai kaki tangan awam. So bila mana kaki tangan awam melakukan kegiatan macam pecah amanah dan sebagainya, memang sepatutnya dia dibuang kerja lah. Itu dari segi ethics memang salah. Tapi at the same time kita kena ingat juga, selain daripada pejabat awam, kita juga ada ramai lagi orang yang berada dalam kerajaan yang pernah terlibat dengan rasuah. Ramai. Tapi masih boleh bertanding waktu bulan raya akan datang. Fair tak? Sebenarnya tak fair. Apa kata kau straightforward? Tak boleh je ni. Kau tak boleh bagi him-himnya. Apa kata kau straightforward? Okay, orang politik yang ada dalam kerajaan jadi menteri, ada jadi Perdana Menteri kan, boleh lepas, boleh bertanding lagi. Tapi pejabat awam bila dah didapati pecah amanah, dia dibuang kerja. Kalau dah kepala dia sendiri pun dah pecah amanah, dah makan rasuah, yang bawah-bawah pula ikan bilis dia yang kena. Ikan jerung tu tetap boleh bertanding, siap boleh jadi Perdana Menteri lagi. Sebenarnya tak fair. Tapi secara orang kata dari segi protokol dia memang salah lah. Kalau pejabat awam tu terlibat dengan rasuah, memang dia patut dibuang lah. Tapi tak adil untuk hanya pejabat awam sahaja dilihat salah. Sebab semualah anak-anak orang politik pun kena juga. Yes. So undang-undang ni patut dipukul semua orang, bukan pejabat awam. Betul. Okay, thank you, Aku dah macam forum lah kalau 3 orang ni. Kalau ni kau aku macam Tapi aku nak jump pada Zaim. Zaim, soalan simple. Baru ni, isu paling famous tentang rasuah ni adalah kaki tangan kerajaan yang terlibat. Kebanyakan adalah anggota polis. Kita nampak Mama anggota polis ni banyak lah isu. Ada isu yang dulu polis trafik dia saman ke tak, aku tak pasti. Tapi itu foreigner yang pada luar negara, YouTuber. Ya, betul. Dia salah saman aku tak tahulah. Bukan salah saman. Itu memang Memang ada video dia. memang kantoi lah. Buat kerja tepi lah kan. Ah, So maksudnya dia buat kerja tepi. Nak kata rasuah pun tidak boleh lah kan. Tapi dia nampak macam tipu helah sahaja. Dia bukan rasuah. Tapi anggota polis kat Malaysia ni berkait rapat dengan rasuah. Sangat berkait rapat. Bahasanya duit kopi lah, duit tepi lah. Kalau kena saman sikit, adalah orang bagi duit tepi ke polis. So sekarang ni, ada beberapa anggota polis dapat anugerah. Betul anugerah sebab tak makan rasuah. RM50 tak ambil. So orang kaitkan, RM50 memang kau tak ambil.
Tapi kalau 5,000 kan ambil. Kau rasa apa formula terbaik untuk mencucikan balik pemikiran masyarakat terhadap anggota polis yang selalu mereka fikir makan rasuah? Itu soalan aku. Oh, menarik soalan tu. Sebenarnya sebab aku expect soalan tu macam apa salah polis, apa yang kita kena buat kat polis kan. Tapi kali ni soalan dia kepada rakyat pula. Yeah. Tanggapan rakyat terhadap polis. So basically kalau kita cakap pasal penjawat awam dan terutamanya polis, benda paling terbaik ataupun jawapan paling buku teks kita selalu dengar lah, adalah untuk the body itself, like the government of the day, yang bab kata Amir lah, menteri, mereka yang duduk di atas macam KSU, KSN, termasuklah anggota polis, mereka sendiri yang bertanggungjawab untuk bersihkan nama mereka supaya the public trust is there. You cannot expect yang orang akan macam terus percaya hanya sebab macam percayalah kami, tolonglah percaya pada kami pernah buat kerja, kami boleh buat kerja. So dengan percaya kami, kita boleh selamatkan negara. Dia tak sepatutnya macam tu. Dia lebih kepada bottom up approach. Maksudnya daripada peringkat bawahan, polis sendiri yang kena tunjukkan yang kita ada trust, kita boleh develop trust, dan kita boleh convince the people yang memang kita worthy of trust. Bak kata orang lah, respect is earned, respect is not given. Sama juga prinsip yang harus kita amalkan. Sebab punyalah lawak kita boleh katakan the tahap of integrity kita punya penjawat awam ataupun polis, to the point yang benda paling basic, iaitu tak boleh terima rasuah, boleh diberikan anugerah dan juga penghargaan level yang macam orang kata macam tertinggi. So the best way, the best mechanism is you need to figure it out yourself lah. Like the police, you need to do something to earn balik the trust. Kalau tak, memang tak boleh buat apa-apa lah. Aku suka point Zaim ni. Agak nampak intelek. Walaupun masih student tau. nampak intelek. Okay. Kita agak lah hari ni. Nampak ada intelek. Dan Amin dikenali sebagai orang yang sokong muda dan politician. Bukan dah. Asal aku je muda. Macam tak ada kaitan lah sebenarnya. Bukan sebab kau betul-betul sokong Zaid tadi. Tak Kenti lah. Aku tak cakap kau sokong. Kau memang tak suka Zaid tadi. Okay. The fact is there. Zaid dah cerita pasal rasuah. Kita dah sembang pasal rasuah. Aku nak sentuh isu politik ni kekuatan kau ni man. Ini kau kena guna sebaik mungkin. Isu ni melibatkan Tok Guru kau agak. Adik-adik Tok Guru Hadi Awang Haji Hadi Awang. Yes. Ada haji dia. Haji lah. Ada haji. Okay. So Tok Guru Haji Awang, simple je. Tok Guru Hadi kata, dia kata kena main peranan semua benda. Maksudnya dia kena tengok dari sudut semua benda. Bahasa mudah ni bahawa semua orang salah lah apa aku faham dari statement dia. Walaupun statement aku tak tengok. Tapi adakah apa yang Hadi Awang cakap dekat public itu salah sebenarnya dari segi undang-undang? Adakah ada betulnya statement dia? Okay. Basically apa yang Tuan Guru Haji Hadi cakap ialah pasal isu memartabatkan syariat Islam. Indirectly Tuan Guru Haji Hadi menegur pihak istana yang seolah-olah kurang berperanan untuk menegakkan syariat Islam, sedangkan pihak istana adalah ketua agama bagi setiap negeri dan juga ketua agama bagi persekutuan. Dan pada pandangan aku, statement Haji Hadi ni boleh mencetuskan orang kata hasutan kepada masyarakat untuk melihat institusi diraja tidak berperanan baik untuk mempertahankan syariat Islam tentang isu kes Nik Eileen. Dan bagi aku ini satu persepsi yang sangat salah. Which is kalau kau tengok MKI, Majlis Keselamatan Majlis satu yang Sultan Selangor Ya cik tu Majlis Keselamatan Majlis Agama Islam. Aku rasa dia macam melibatkan Majlis Agama ni, melibatkan raja-raja sekali. Betul lah, Majlis Agama Islam yang Sultan Selangor pengurusikan dah keluarkan titah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim do something untuk memperkasakan mahkamah syariah. So maksudnya institusi diraja dah buat sebaik mungkin untuk memperbaiki dan juga memperkukuhkan mahkamah syariah dan juga institusi syariah itu sendirilah. Cuma persepsi yang dimainkan oleh Haji Hadi ni menunjukkan satu benda konotasi yang tak elok kepada istana, dan dia boleh related kepada Akta Sultan. So bagi aku Haji Hadi kalau nak bagi statement kena hati-hati, lagi-lagi melibatkan istana kan. Tapi biasalah kalau Asal aku nampak kau takut sikit nak cakap bukan pasal sebab dia. aku kena hati-hati sebab dia melibatkan istana. Okay. Tahu. So tapi Bukan sebab so aku tebu pun lah. nak masuk ni. Kau dah potong ni, aku pun dah masuk. Okay, masuk. Okay. Aku nampak kau takut macam pelik pula. So aku bagi explanation dengan baik dulu, ujung-ujung baru aku masuk. Sabarlah. Okay. So tapi biasalah bila melibatkan Tuan Guru Haji Hadi yang
indirectly memberikan persepsi yang tidak baik terhadap institusi diraja dengan mengatakan institusi diraja ni tidak memainkan peranan baik untuk memperkasakan mahkamah syariah ataupun undang-undang syariah. Kalau kita tengok komen-komen di Facebook dan social media lain, banyak yang mempertahankan. Cuba bayangkan kalau komen itu datang daripada Ngah Komeng ataupun Menteri Pelancongan sekarang. Betul. Confirm pemuda UMNO akan bangkit dulu. Ya, itu paling kuat. Betul. Dan juga ramailah yang akan cakap DAP anti-Islam dan sebagainya, anti raja-raja Melayu dan sebagainya. Tapi bila statement tu keluar daripada Haji Hadi, kita kena pertahankan ulama. Nampak tak? Kita punya respon terhadap isu itu berbeza dan tidak adil. Kalau isu itu dibangkitkan oleh DAP yang tunjukkan konotasi tak baik kepada institusi diraja, rasanya padang merbuk dah penuh dah orang kumpul. Ya. Tapi bila melibatkan pimpinan PAS, semuanya jadi suci. So bagi aku ini satu yang menunjukkan kita punya respon terhadap isu tu agak fake lah sebenarnya. Aku setuju dengan kau. Tapi aku tak nak Zaim duduk diam. Aku jam sikit soalan Zaim. Pas Tok Guru Amir. Okay. Tok Guru Hadi Awang sangat terkenal dengan statement-statement yang menyentuhkan isu sensitif ni. Isu bangsa, agama, 3R. 3R. Dia sangat terkenal. Dan adakah kau rasa apa yang dia buat kali ni, dia sentuh benda tu dan dia menggunakan tiket dia sebagai ulama untuk menyucikan bahawa sistem dengan agama tu berbeza. Maksudnya bahasa mudah aku straightforward lah. Agama lagi besar pada sistem. Maksudnya agama lagi besar pada negara. So dekat PEN, negara lagi besar pada agama. Kat Malaysia dinampakkan ada perbawakan untuk agama lagi besar. Apa kau rasa? Adakah naratif tu yang dibawakan oleh Hadi Awang? Menarik soalan tu. Aku pun sebenarnya terfikir something about that jugalah. Sebenarnya itu adalah something yang related to salah satu ideologi yang PAS pernah pegang dulu. Dan benda ni dipengaruhi oleh revolusi Iran pada tahun 80-an, 90-an macam tu lah. Dah lama punya. So basically dia ada satu konsep yang dinamakan sebagai wilayatul faqih. Aku rasa Amir maybe pernah dengar kan. Sorry. Tolong explain. Aku tak faham. So wilayatul faqih ni basically dia ada satu idea yang mana kita hendak memimpin negara ataupun wilayah ataupun sesuatu entiti, dia kena berpusatkan kepada autoriti ulama. Sebab tu ada konsep macam ayatullah. So basically di Iran ada ayatullah, ada supreme ulama, dia yang komen segala benda dan dia adalah macam basically almost similar to ketuhanan ataupun Tuhan. So itu yang sebenarnya apa yang PAS percaya dan diorang dah bawa dah. Dan benda tu dah dimanifestasikan dalam politik negara since memali lagi. Kita dah nampak the pattern, kita dah nampak the bit of extremism dan benda tu berlarutan sampai sekarang. Sebab tu tak pelik. Kalau contoh hari tu aku ada baca berita dan aku sempat maki lah tentang isu ada orang kena tangkap dekat TikTok ataupun dekat FB macam tu lah sebab dia ugut Ni Elin ugut bunuh. Okay. Semua kerana isu berkaitan syariah yang sebenarnya banyak persepsi yang palsu, naratif yang tipu-tipu yang ditambah-tambah, semua untuk fit on the narrative ataupun ekstremisme. Dan ini adalah benda yang kita nampak. So basically bila dia kata yang untuk PAS, apa yang mindset diorang kena pegang dan apa yang diorang tengah pegang is basically semua tak boleh selari ataupun not equal langsung dengan taraf ulama yang mereka sanjung. So basically to put it dengan cara yang mudah, Haji Hadi the supreme. So diorang kan ada dewan dewan syura. ulama, dewan syura kan, dewan ulama something kan. So basically dewan ulama yang manifest the idea of wilayatul faqih. So basically tak kisahlah sultan cakap apa, tak kisahlah PM cakap apa, tak kisahlah sesiapa cakap apa-apa. Tapi kalau ulama dia kata lain daripada yang lain, maka itu yang kita kena ikut dan itu yang kita kena sanjung. So basically nak kata dia meletakkan agama itu nombor satu, maybe pada peringkat falsafah ataupun teorinya betul, tapi pada praktikalnya iaitu pada adakah itu apa yang Islam nakkan, maybe itu something else yang kita kena bincang lah. So macam tu lah. Clear. Korang memang power tu. Korang ni aku tambah sikit boleh? boleh. Okay. Sebab dia tembak Haji Hadi ke semua. Bukan. Tak, aku nak explain sikit pasal wilayatul faqih ni. Okay, PAS, kita kena faham satu, PAS dia punya struktur pentadbiran dia memang mengamalkan konsep wilayatul faqih. Sekejap, before kau go ni, kenapa kau banyak tahu pasal PAS ni? Kau ahli PAS ke? Bukan. Okay, wilayatul faqih ni macam mana Zaim explain tadi, ialah kepimpinan ulama' tu sendiri. Sebab tu kalau kau tengok dalam sejarah PAS, selepas PAS keluar daripada Barisan Nasional 1979, PAS menyusun semula pentadbiran, ada Majlis Syura Ulama' dan juga pentadbiran PAS itu sendiri, di mana walaupun presiden itu adalah ketua parti,
Tapi kalau tak dapat mandat daripada Majlis Syura, dia tak boleh buat keputusan. Betul. Wah, sistemnya tu Nak pilih calon pun bukan presiden tentukan, Majlis Syura yang tentukan yang tapis. So siapa dalam Majlis Syura ni? Contohnya Mursyidul Am lah. Macam dulu kita ada Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Mursyidul Am PAS. Okay. So keputusan daripada Majlis Syura itu presiden kena sami'na wa ata'na, kena ikut. Itu Wilayatul Faqih yang PAS bawa. Sistem itu kalau kita nampak PAS, walaupun apa pun orang cakap, memang PAS akan bergantung pada Majlis Syura Ulama'. Bila Majlis Syura kata boleh, baru boleh. Contoh Majlis Syura Ulama' kata putuskan hubungan dengan PKR, tu putus, pecah Pakatan Rakyat. So mereka akan mengikut keputusan Majlis Syura Ulama'. Dan sistem sama juga macam Syiah Iran, Ayatullah Khamenei dan sebagainya. So kalau bila mana timbul isu 3R macam ni, walaupun Sultan sendiri pun orang berdepan, orang akan berdepan, orang tak ada masalah. Sebab itu PAS, kalau kau tengok, bila PAS berdiri sendiri ataupun PAS tanpa PN, waktu PRU14 dulu PAS berdiri sendirian, calon Perdana Menteri dia siapa? Haji Hadi. So diorang walau sebaik mana pun kandidat PAS yang ada, contoh diorang ada Dr. Sam sekarang, kau yakin Dr. Sam tu Malaysia Syura akan angkat jadi calon Perdana Menteri? Tak kot. Sebab PAS dengan sistem Wilayatul Faqih ni, apa pun jadi ulama' mesti memimpin. Sebab itu Presiden PAS start daripada situ, arwah Ustaz Fadino, Tuan Guru Haji Hadi sampai sekarang, semua ulama'. Betul. Dan jawatan presiden tu tak ada orang pun nak berani cabar, sebab kau nak bertanding jawatan pun dalam PAS kena dapat mandat daripada Majlis Syura. Betul. Trend tu dia selepas Asri Muda Dibuang. kan? Tu aku cakap dulu selepas PAS keluar daripada Barisan Nasional 79, Dr. Asri Muda dibuang daripada presiden, PAS mulakan konsep kepimpinan ulama' dan Wilayatul Faqih ni. Dan benda tu kekal sampai sekarang. So ini yang berlaku waktu ada kisah yang amanah tu datang daripada PAS kan. So ini pecahan ulama' dengan golongan profesional, betul? Ya, betul. Itu antara punca bila mana golongan profesional dalam PAS dulu macam Mat Sabu, Khalid Samad, arwah Salahuddin Ayub tak bersetuju segala mana keputusan kena datang dari Majlis Syura. Okay. Bila diorang menentang Wilayatul Faqih punya konsep, dan bila diorang kalah waktu pemilihan, nak tak nak dia terpaksa keluar. Okay, clear Tapi aku bagi kat Zaim sikit. Tapi Zaim, aku selalu tanya Amir benda ni tau. Aku tanya soalan yang hampir sama dekat Amir dulu waktu cerita pasal Tok Guru Hadi Awal, cerita pasal PAS, cerita pasal Walaun. So aku tanya balik soalan ni dekat kau. Soalan simple. Macam mana kau nak selesaikan masalah yang follower PAS atau penyokong PAS ni, dia tak boleh terima fakta. Dia ada satu doktrin yang mindset yang tertutup. So macam mana kau nak biarkan golongan-golongan PAS ni, bukan golongan PAS, maksudnya penyokong atau fan club PAS ni, mereka punya terbuka. Apa sebagai kerajaan atau sebagai individu macam mahasiswa yang kau boleh buat untuk selesaikan benda ni? Benda ni, kau tanya soalan ni menarik juga. Sebab aku pun daripada satu organisasi yang berkaitan dengan benda ni jugalah, tentang islah, tajdid dan sebagainya. So basically islah dan tajdid is counter narrative tu apa yang PAS bawa. Apa yang PAS bawa is basically kejumudan ataupun something yang seakan-akan Islam tapi sebenarnya tidak. Sebab basically kalau Islam kita bercakap tentang toleransi, tentang kebebasan bersuara, tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Apa yang PAS bawa adalah jauh daripada apa yang sebenarnya Islam cuba anjurkan. So basically cara terbaik untuk kita atasi isu ini sebenarnya adalah melalui jalan yang panjang, iaitu jalan melalui pendidikan. Memang tak ada cara lain. Kalau kau tangkap sekalipun, kalau kau isytihar perang ke, kau isytihar musuh kepada baginda Sultan Agong sekalipun, takkan tetap atasi. Kerana isu ini adalah isu akar. Berkenaan dengan mindset, berkenaan dengan cara diorang dibesarkan, berkenaan dengan cara diorang ditarbiyah, dididik dan sebagainya. So benda macam ni nak tak nak, kau kena guna jalan pendidikan. Sebab tu kalau kita tengok pada peringkat amanah diorang ada Nunji kan, majlis ulama' diorang, Nahdlatul something. So apa pendekatan Nunji adalah untuk mempamerkan satu counter naratif kepada Islam PAS, iaitu rahmatan lil alamin, yang disadur dengan idea tentang islah, iaitu membawa kepada pembaharuan, reformasi kepada cara fikir Islam itu, termasuk kepada konsep tajdid, iaitu memperbetulkan sesuatu, memperbaiki sesuatu, memperbaharu sesuatu. So semua benda ni nak tak nak memang melalui pendidikan. Dan the only way, the best way is tetaplah pendidikan. Kau kena revamp balik pendidikan, kena ubah balik struktur pendidikan Islam, kau kena ubah like the whole ecosystem of agama kita. Like bukan agama lah, maksudnya cara agama Islam itu ditadbir di Malaysia. Contoh macam isu syariah. Syariah is like satu pentadbiran. Kenapa orang macam kurang percaya pada syariah? Sebab syariah pada basicnya kita kena tahu adalah satu perundangan yang sangat lemah. Walaupun ada apa kita panggil
Akta 121A something kan macam tu kan. Perkara 121A. 121A. Walaupun ada benda tu untuk guarantee mahkamah syariah, tetapi secara hakikinya kita kena anggap yang mahkamah syariah bidang kuasa dia agak lemah sikit kerana banyak benda yang dia cuba untuk buat dah ada dah dalam peringkat mahkamah sivil. So basically untuk perbaharui ataupun perkukuhkan benda tu, you need to overhaul the whole system tentang cara agama Islam tu dipandang di Malaysia. So basically kalau kita katakan lah Islam itu adalah A yang dibawakan oleh PAS, tidak, Islam itu sebenarnya B. Kalau Islam itu C, Islam itu sebenarnya D. Maksudnya semua benda yang berkenaan Islam yang dibawa oleh PAS ini sebenarnya adalah berlawanan dengan apa yang cuba untuk kita bawakan. Dan itulah apa yang cuba untuk Amanah bawakan melalui jalan pendidikan. Itu je sebenarnya. Okay. Amanah. Ini camping sekali kan? Okay. So kita rehat sekejap. So kita kembali sebentar nanti, okay? Alright. Thank you guys. Okay, kembali lagi kita dalam sesi seterusnya. Isu ni isu politik lagi. Dua isu politik yang sangat panas. Satu pasal sidang Dewan Negeri Selangor. Aku suka Dewan Negeri Selangor sekarang ni sebab ada top 3 pembangkang yang bagi aku okey lah. Ada kawan Amir, Hulu Kelang, kawan-kawan Nazmi Ali. Yang buruk semua kawan aku. Iya lagi. Okay. Gombak Setia dengan Taman Medan. Aku suka gila dengan pembangkang ni. Aku tak ada bayangkan kalau dia duduk kat Parlimen. Sumpah semat. Kau tak rasa tu? At least PN ada orang yang ada otak juga lah. Kan? Tapi isu yang panas Azmi Ali bangkitkan adalah isu berkaitan dengan air. Tarikh air dinaikkan pada 1 Februari 2024. Selangor setuju, Terengganu setuju, majoriti negeri setuju. Kedah, Sanusi pun setuju. Betul. Sebab apa mereka naikkan tarikh air ni? Maksudnya tarikh air ni maksudnya air naik lah. Maksudnya harga air naik. Untuk kau faham. So kenapa semua majoriti negeri setuju? Sebab mereka nak make sure maintenance untuk baiki atau baik pulih paip air tu ada duit lah. So sebab tu semua negeri setuju. So Azmi Ali dalam sidang mempersoalkan kenaikan air ni. Sedangkan pada 2015 dia kata benda ni keperluan. Lepas tu dia Menteri Besar dululah. Tapi sekarang lain. So Amir yang ada kat sini, bukan Amir Udin, Amir ada sini yang sangat mengenali Azmi Ali. Sebab Azmi Ali mungkin cikgu dia dulu. Mungkin aku tak tahu. Yang buruk semua aku. Apa kau rasa Azmi Ali punya statement kali ni? Adakah ini satu perbuatan politik atau ada asas? Kalau aku boleh reply in one word, senang je. Nonsense. Okay. Berani cakap gitu kat guru Bukanlah. Okay, macam ni. Bila Azmin Ali mempersoalkan kenapa tarif air Selangor naik, pertama dia kena faham tarif air naik adalah hasil perbincangan dengan semua negeri. Kalau satu negeri je naik, negeri lain tak naik, tak boleh. Sebab perbincangan tu dengan Suruhanjaya Pengurusan Air Negara, SPAN. Betul. Okay. So bila ada perbincangan dengan Menteri Sumber Air semua ni Nazmi ya? Nik dulu sekarang. Sekarang dah Akmal. Akmal lah. Okay. Dia dah bertindih banyak. Dulu ni. Okay. So bila mana ada perbincangan dengan Kementerian Sumber Air, tenaga asli dalam sekitar ni, dan juga semua esko-esko air negeri, semua bersetuju untuk naikkan tarif air. Macam Afiq explain tadi, adalah untuk maintenance pipe air. Pipe usang ni kena tukar. Tapi bila sampai dekat Dun Selangor, Azmi mempersoalkan. Satu, kalau Azmin betul-betul nak mempersoalkan, persoalkan sekali kenapa Kedah tarif air naik sedangkan bekalan air Kedah tak cukup. Simpanan air Kedah tak cukup tapi tarif air naik. Kau menguruskan air pun tak betul tapi kau nak naikkan harga. Dekat Kedah kau tak komplain, dekat Selangor kau komplain. Apa masalah kau? So itu masalah yang pertama. Yang kedua, waktu Azmin jadi Menteri Besar dulu, Selangor masa kita siap loji rawatan air Langat 2, Azmin setuju kalau untuk naikkan tarif air untuk maintenance. So isu yang sama berulang. Selepas beberapa tahun dia dah jadi Menteri Besar, lompat sana lompat sini kan. Sekarang orang lain jadi Menteri Besar. Isu yang sama berulang, iaitu maintenance air perlu dinaikkan sebab pipe-pipe usang ni perlu diganti. And Kerajaan Negeri Selangor dah banyak inisiatif untuk tukar pipe usang. Contoh tahun lepas tak silap aku 200 km lebih pipe usang dah ditukar. Zaman Azmin berapa puluh kilometer je. Kau buat apa jadi Menteri Besar dulu? Buat kerja ke tidak? So basically kenaikan itu bersebab ada keperluan untuk maintenance air. Contoh 1 kilometer padu air, contoh dulu 10 sen, sekarang naik 15 sen contoh. So tarif air itu naik. So
bil air memang akan naik. Tetapi Selangor masih mengekalkan 20 km padu air free. Tahu? Yes. Macam Kedah ada tak? Tak ada. Sebab apa? Nak urus air pun tak reti. So, Azmin kalau nak petikai biar logik lah. Dulu awak jadi Menteri Besar awak cakap lain. Sekarang awak dah jadi Mangkang cakap lain. So, mana pendirian Azmin Ali yang sebenar tentang isu kenaikan air ni? Perlu sebab maintenance ataupun tak perlu? Kalau tak perlu, adakah Kerajaan Negeri Selangor mampu untuk tanggung maintenance air yang semakin meningkat? Nak tukar pipe air dan sebagainya. Itu persoalan yang Azmin kena pertimbangkan juga sebelum nak tanya. So basically nonsense lah bila Azmin petikaikan benda ni. Ya, aku setuju dengan kau. Aku setuju. So tapi aku sebelum aku tanya soalan panas pasal Azmi, aku nak jawab sikit kepada Zaim. Aku dah jadi moderator. Biasa podcast semua orang host kan. Okay. Tak apa, nanti aku tanya kau pula. Ada benda aku nak tanya kau ni? Kau jangan bertanya teruk-teruk aku. So, Zaim, aku jawab sikit. Tapi dalam sidang Dewan Selangor, terus sidang Dewan Selangor, sebab semua duduk Selangor kan. Ada satu isu yang dibangkitkan oleh Ado Rawang berkaitan dengan ringgit. Dia explain tentang macam mana ringgit ni berfungsi lah. Adakah dia berkait dengan ekonomi. Tapi Taman Medan tanya dia, adakah dia bersetuju bahawa apa yang dicakap oleh Presiden dia, iaitu Datuk Seri Anwar, dulu bahawa kalau tak pandai air, Ni duit-duit. duit, sorry, hai pula aku. Kalau tak pandai kenapa harga import naik, sebab apa kenyataan Datuk Seri kata, harga import naik sebab hang tak pandai urus duit. Itu statement lama dia lah. So, YB Rawang menyatakan bahawa ini ringgit tidak mengukur nilai ekonomi. So, boleh tak kau explain a simple word untuk di luar sana faham bahawa ringgit ni bukan isu politik dan ringgit pun tak berkait dengan ekonomi? Boleh? Okay. Bagus soalan ni. Baru tadi dalam kereta nak on the way ke sini bincang dengan Amir. So basically cakap pasal ringgit lah. Dia basically dalam ekonomi dalam mengukur ekonomi dia ada banyak indikator. Basically contoh macam kau nak tengok pokok tu elok ke tak, cantik ke tak, sihat ke tak, kau tak tengok daun je. Kau akan tengok akar dia, kau tengok dahan dia, kau tengok ranting dia. Kau akan tengok the whole pokok untuk kau katakan, oh, pokok ni cantik, pokok ni okey, pokok ni sihat. Sama juga macam ekonomi. Kalau ringgit, kau kena tengoklah faktor dia. Apa faktor dalaman, apa faktor luaran. Dan ia tidak menjadi satu-satunya indikator untuk menunjukkan ekonomi tengah tenat ataupun tidak. Contoh macam dulu, kenapa statement macam tu dulu wujud dan kenapa kita like PKR, keadilan, PH dan sebagainya very hentam teruk waktu tu. Sebab kita boleh baca trend keadaan ringgit tu makin jatuh, makin teruk sejak daripada 98 dan juga 2008 dan sejak daripada 1MDB lagi. Semua kerana cara penyusunan dan juga cara pengurusan negara kita yang very teruk. Dan benda tu prevail. Aku ada baca satu data ni. Cuma aku tak dapat nak quote directly lah. Tapi basically ditunjukkan satu graf yang mengukur ringgit itu makin teruk jatuhnya adalah ketika zaman Najib. Dan kerana pengurusan negara waktu tu kita tahulah macam mana. Dengan kes 1MDB-nya, SRC-nya dan sebagainya. Tata kelola yang ke laut. So benda tu yang menjadi faktor kepada penurunan ringgit ketika itu yang kita hentam teruk. Tapi isunya sekarang tentang ringgit masa kini. Yang waktu isu hari ni tentang Governor Bank hari tu, isu sebenarnya adalah bukan tentang like ekonomi tengah teruk. Tidak. Kalau tu indikator ekonomi semua tengah naik. Inflasi menurun, kita punya import export makin improving, kita punya ROI makin baik, investment dan sebagainya. Semua indikator kecuali ringgit semua baik. Dan ringgit pun kita kena tengok kenapa ringgit kita agak fluctuating dan juga banyak menurun kerana external faktor iaitu perdagangan. Dan kita kena tengok Malaysia ni adalah sebuah negara perdagangan. Bermakna bila ada something yang kena pada market luar negara, dia akan impak teruk gila pada ekonomi kita. Contoh antara yang menerima banyak manfaat ekonomi kepada kita adalah contoh macam Jepun dan juga Great Britain. Baru je beberapa minggu yang lepas ataupun bulan yang lepas, diorang hit with recession, iaitu kejatuhan ekonomi, keruduman dan sebagainya. Of course akan bagikan impak. Dan ada juga faktor ekonomi China yang makin perlahan, ada juga faktor USD yang OPR-nya makin meningkat yang menyebabkan investment kat sana tak tentu hala. So dia bagi impak kepada negara kita. So untuk kita capitalize on the issue of ringgit jatuh, negara nak ke mana, negara hancur dan sebagainya, ini adalah isu yang kalau kau setakat tengok kat TikTok je memang tak boleh. Ekonomi tak semudah macam tu. You need to like see the whole indicator. Dan kena faham pucuk pangkal. You cannot just, ringgit jatuh, teruk. So lepas ni kalau ringgit naik, macam mana kau nak kata apa? Bagus. Sebelum ni kau nak kata bagus, kau nak kata teruk. Sebelum ni kau maki kau. So sebelum ni ringgit tengah elok, kau tak ada cakap apa-apa pula. So it's all about the political mileage yang pembangkang kita cuba untuk mainkan untuk merosakkan kestabilan negara. Akhirnya benda ni kalau kita berlarutan
Aku tak suka satu benda sebab benda ni bukannya isu yang patutnya dipolitiking kan. Dia bukan isu politik, dia adalah isu ekonomi, isu kita bersama. Kalau you keep on mempolitikkan isu ni, lama-kelamaan apa? Kita tak akan ada kestabilan untuk convince rakyat yang we are doing the right thing. And we are on the right track. Memang jujur cakap lah, nak baiki ekonomi negara yang kau warisi daripada sebuah pentadbiran yang very teruk, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pertama memang akan take time. So yeah, you need, tak boleh lah politik pasal benda macam ni. Okay, aku setuju dengan Aang punya point. Agak clear. Ekonomi bukan boleh siap esok. Maksudnya dia perlu tempoh masa panjang. Yes. Kak Amir, aku tak nak tinggalkan Amir. Kau kena jawab isu politik ni. Aku tahu kau penyokong tegar Azmi Ali. Okay, apa soalan? Sebab kalau kau pendengar di luar sana tengok muka dia, sama dengan macam Amir kan. Amir Udin Menteri Besar. Hampir sama. Ramai orang cakap dekat saya bahawa dia ni adik Menteri Besar. Sebab sebelah-sebelah gombak Tapi aku kurus sikit lah. Man, Azmi Ali kata dekat Kajian Negeri Selangor sekarang ni, semua fake. Fake. Masuk jalan tak baiki, semua terus out teruslah. Tapi kalau jika kita sembang tentang KDNK Negeri Selangor, zaman Azmi teruk, zaman Amir Udin perform. So, soalan aku straightforward. Apabila Amir cakap macam ni, peranan sidang Dewan tu, ahli-ahli adun kajian patut bersuara lah dalam isu ni kan, untuk mempertahankan. Tapi tak nampak yang semua ada kemahiran tu. Dia macam ada something yang aku tak nak setuh Azmi Ali. So soalan aku, kenapa ramai adun kajian Negeri Selangor ni tak nak setuh sangat Azmi Ali? Sebab apa? Soalan aku simple je. Pertama, bagi aku itu satu kelemahan daripada adun Selangor. Maksudnya, kelemahan dari segi berbahas. Untuk pertama mempertahankan polisi kerajaan negeri lah. At least lah, kalau nak menjawab Azmin apa Azmin cakap, kalau aku di dalam DUN, aku akan compare KDNK Selangor waktu Azmin, KDNK Selangor waktu Amir. Siapa yang lebih tinggi? Amir ke Azmin? Amir. Satu lagi, pengurusan air Selangor, siapa yang lebih okey? Amir ke Azmin? Amir. Apa lagi? Investment masuk ke negeri Selangor. Pembangunan infrastruktur ekonomi Selangor, Sabda dan sebagainya. Semua bawah Amir. Azmin Ali buat apa? Azmin Ali sambung kerja arwah Tasik Khalid je. Dia tak ada sangat langkah kajang ni. dia tak ada idea baru sangat pun. Dia naik pun sebab langkah kajang, dan dia hanya menyambung idea yang asalnya dibuat oleh zaman arwah Tasik Khalid Ibrahim. So bagi aku Azmin dari segi jasa dia pada negeri Selangor tak besar, tapi mungkin sebab karakter kot. Karakter Azmin tu agak strong. Dia agak mamat skema yang strong. So adun kita pun mungkin ada yang tak pandai nak berbahas dengan strict, sebab banyak adun baru aku rasa. Banyak tu dah Azmi Ali cakap pengalaman. Banyak adun baru. So susahlah untuk mereka nak berbahas dengan Azmin, tapi tak boleh tinggal diam. Sepatutnya kena bangun untuk mempertahankan. Contoh biasa dulu bangun Bukit Gasing. Bukit Gasing bangun. Bukit Gasing bangun kan. Bangun, dia paling kuat lawan sebab dia paling senior. Ya betul. So, Bukit Gasing macam adun-adun yang lama macam Kota Damansara? Kota Damansara dan sebagainya. Mungkin Kota Damansara tak bangun. tak bangun. Kena tepek. Kota Damansara kena tepek. Aduh, sedih. Okay, tapi bagi aku silap lah dekat situ. Sepatutnya bangun, kena bangun dan berbahas. Kalau tak ada ilmu sangat belajar. So nak berbahas pun kena ada ilmu. So kalau tak pandai, belajar dulu. Sebelum masuk sidang, baca dulu kan. So kalau kita tak pandai, kita tak boleh nak berbahas, susah lah untuk kita pertahankan polisi negeri. So, Sebab dasar negeri tu ialah dasar yang semua ada komitmen bersama. Okay. Matt, aku rasa lah, aku cuma terfikir, adakah adun kajak ni tak perform atau 3 orang pemangkan ni terlalu perform? Taman Medan, Ulu Kelang, Azmi Ali lah. Satu Gombak Setia. Adakah mereka terlalu perform? Sebab dalam sidang yang paling berdiri 3 orang ni, sekali mereka berdiri, yang lain macam terdiam. Satu sebab mereka datang daripada school of thought yang sama. Okay. So hampir dari semua dewan tu semua sama. Kan? Kecuali PAS lah. Okay. Yang ada Dumpas cakap lah? Tak kan? Tak. Yang bercakap 3 orang ni lah kan? So sebab diorang datang dari school of thought yang sama. Sekolah politik yang sama. So diorang punya style pun sama. So okay, macam apa, bertemu buku dengan ruas jugalah dekat DUN tu. Tak luas sangat ni sekarang ni. Amir seorang lawan 3. Betul lah masalah dia. Tapi bagi aku, kalau 3 orang ini terlalu kuat,
kalaulah kita ada adun-adun Selangor yang boleh counter, dia akan jadi fair argument lah. Tapi kalau Amir seorang yang pertahankan, susah. Kesian pada Amiruddin lah. Okay. Tu yang kedua. Yang ketiga, bagi aku apa yang aku nampak ialah sebab diorang ni dulu berada dalam satu team. So diorang tahu kelemahan. Diorang tahu kelemahan lawan. And diorang gunakan ruang itu untuk diorang bangun dan melawan kerajaan negeri Selangor lah. Sebab diorang pernah berada dalam tu. Dia tahu sistem. Diorang tahu sistem. So basically itulah antara benda yang Selangor ataupun adun-adun Selangor kena counter dengan cepat, belajar cepat, encounter dengan cepat supaya kita tak kena makan dalam dun sendiri. Setuju. Man, thank you man semua man. Aku nak pergi jam pada isu yang panas Ya, aku ada benda nak tanya kau ni. Kau nak tanya, kau nak panjangkan podcast ni ke? Sikit je aku tanya kau. Sebab kau banyak tanya kan. Aku tak tanya kau. Okay. Basically kau rasa Kau nak tanya aku yang kau ada keturunan dengan Amiruddin tak? Bukanlah. Okay. Basically kalau kau compare antara Amiruddin dengan Azmin dari segi hujah dan juga cara pentadbiran, mana yang kau favor? Aku tak hidup zaman Azmi Ali, so aku tak boleh menjawab soalan tu. Tapi kalau kau tengok hujah Azmin lah. Okay, bahasa mudah. Apa aku nampak Amir sangat tak politik. Sangat kurang politik. Dia akan ambil isu-isu itu. Tapi Amir dia selalu guna, ni jujur sebab aku selalu baca statement dia, selalu guna turn-turn yang dia akan tengok balik. Dia tak buat keputusan. Benda ni Azmi Ali mempersoalkan dalam sidang. Sebab tu if kau tak setuju tentang satu jalan dekat PJ, aku lupa jalan tu. Jalan nak yang link tu. Link SPD link sebenarnya. PJ Link. PJ Link. Tak setuju. Tapi Amir pusing. Azmi Ali tu sound. Kau patut menteri besar, patut confirm. So Amir ada kelemahan tu. Aku rasa Amir terlalu mungkin abang kau tak ada aku gurau. Bukan abang dia, muka yang sama. Mungkin Amir ada masalah yang dia tak boleh, bukan tak fun. Dia guna term politik, dia guna ayat-ayat politik. Dia guna bahasa politik, dia guna kaedah menjawab berpolitik. Maksudnya benda ni akan dicek, akan disemak, akan diperhalusi semula. Jawapan yang sama bahasa mudah. Itu pandangan aku. Tapi Amir perform dari segi benda lain. So, waktu Amir memerintah, ni satu, bukan aku ludah jilat balik, aku dah ludah kahak dia atau aku nak jilat Amir. Bukan, ni rational. Amir, dia bawa sistem kepada digital. Semua benda digital. Semua sistem dia kembali pada sistem digital ekonomi. Semua dia nak buat macam tu. Dia nak buat smart Selangor, semua kaedah inisiatif dia melibatkan digital ekonomi. Ini bagus sebab Amir fikir future. Amir tak guna kaedah old school. Amir guna kaedah future. Dia nak invest semua benda melibatkan future. Usahawan, dia gan-gan kerajaan sekarang Bila kau pergi dulu, waktu zaman ni, kau kena pergi dekat pejabat esko atau pejabat yang menguruskan gan, kau kena isi borang. Sekarang online. Itu dia memudahkan. Dia berfikir gaya orang muda, gaya anak muda. Anak teruk sangat isu Almin aku nak tunjuk isu lain. Itu jawapan aku. Okay. So aku nak setuju isu yang panas yang selalu aku dengar Amir podcast mesti nama dia keluar. Mama tak tahu lah nama dia dekat on kat sini aku tak tahu. Tapi nama dia selalu keluar, itu melibatkan Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Tapi selama ni kita selalu mengkritik dia lah. Tapi kali ni aku tak tahu nak puji ke tidak. Tapi aku tak nak setuju pasal dia, tapi dia mengkritik soal isu ni. Aku nak setuju soal ringkas Zaim. Kau setuju tak kerajaan mengiktiraf makanan yang tidak halal, tapi makanan tu ada mengena-ngena tradisi kaum lain seperti bak kutih semua. Semua makanan-makanan yang tidak halal lah, yang straightforward, diiktiraf sebagai makanan warisan negara. Adakah kau rasa itu relevan untuk sekarang? Dan adakah sekarang golongan-golongan macam ni, macam contoh menteri sebelum ni ada isu melibatkan perkauman juga, dibuat oleh Nakoming, nak iktiraf kampung baru Cina. Sekarang datang pula isu bak kutih ni, nak diiktiraf sebagai makanan kebangsaan. Kau rasa adakah menteri-menteri ni tak faham bahawa ada benda tak boleh, ada betul? Apa pendapat kau? Aku nak bagi jawapan tapi aku takut dia panjang sikit. Sebab aku nak explain like apa yang kita kena faham sebenarnya pasal benda ni. Okay. So basically kalau tanya aku, ini kalau dia soalan pendek, jawapan pendek, jawapan panjang aku setuju atau tak, aku okey je. Kalau dia nak mengiktiraf benda tu sebagai makanan warisan negara. Sebab satu benda yang aku hargai tentang Malaysia ni adalah makanan kita, the fusion of our makanan menjadi culture kita, menjadi the backbone of our tourism dan culture dan sebagainya. Dan semua benda tu bukannya hanya boleh di-acknowledge oleh nasi kandar, mama,
ataupun nasi ambeng orang Jawa, pecal dan sebagainya. Semua benda tu adalah based on the whole future yang melibatkan banyak kaum, banyak etnik, banyak culture dan sebagainya. So, ini sebenarnya sebagai salah satu cara ataupun manifestasi untuk kita tunjukkan yang pertama, kita memang betul-betul memaknai makna negara yang multicultural. Kedua, kita nak tunjukkan yang kita sangat open dengan konsep-konsep seperti ini. Dan ketiga, ia menunjukkan yang kita sebenarnya takkanlah sampai makanan pun kau nak politik betul lah. Takkanlah isu makanan pun kau nak kena macam Melayu, Cina, siapa yang wujud dulu. Takkanlah sampai macam tu betul tak? You need to back to reality tentang isu makanan ni. Aku tak suka kalau contoh macam pengiktirafan makanan ni. Okay lah, maybe dia agak sensitif sebab bak kutih tentang babi dan sebagainya. Tapi you cannot deny like, aku ada tengok satu argument menarik ni yang bak kutih ni wujud dekat Malaysia ni lagi lama daripada aku lupa zaman bila, tapi the equivalent to zaman Melaka something. Okay. Bermakna bak kutih tu sendiri dah ada heritage yang lagi lama daripada Melayu-Melayu wannabe yang ingin claim Melayu ni milik mereka. Macam tu. So basically itu soalan jawapan pendek lah. Aku okey je. Okay. Cuma jawapan panjang dia adalah kita kena tengok balik. Kalau tentang isu perkauman dan sebagainya, you need to look at the whole big picture. Kau tak boleh sekadar tengok pada makanan. Dan bagi aku tidak matang lah kalau sekadar cara kita nak tackle isu rasis, isu perkauman yang menggunung selama ni hanya dengan mengiktiraf beberapa makanan. Contoh macam nasi ambeng, pecal dan sebagainya, nasi kandar, whatever, banyak jenis makanan kita kat sini kan. Sehingga char kway teow pun boleh jadi pergaduhan antara basah ataupun tak kan. So basically, apa yang aku nampak, effort menteri untuk buat macam tu adalah effort yang sangat lembab, sangat nonsense. Dan kalau aku jadi Anwar, aku pelik kenapa aku tak pecat dia. Dan tukar dia, reshuffle dia. Okay. Sebab isu perkauman ni banyak. Dia terlalu banyak. Tentang, kita tahulah siapa yang suka isu sentuh isu 3R dan sebagainya. Tapi instead of tengok pada benda macam tu dan cuma untuk buat program yang menjawab isu tersebut, contoh macam dulu kita ada remove tentang isu sekolah wawasan, seingat aku, yang macam sekolah banyak macam tu kan. Lepas tu sekolah campur kan. Dan banyak inisiatif macam tu, instead of fokus pada benda macam tu yang tackle kepada isu akar rasisme kita pergi tengok pada benda kecil macam makanan, pakaian, yang mana benda tu tak beri efek pun kepada seluruh status quo perkauman kita yang dah memang macam ni. So dia back the question, akhirnya bila kita ni bayang kau berjuta-juta, beribu-ribu siap bagi pencen bagai, apa yang kau buat? Apa yang kau buat untuk settlekan isu ini yang dah berpuluh tahun dah? Satu lagi untuk support, tak ada support tapi untuk memahamkan tentang isu bak kutih tu, aku suka quote satu artikel ni lah yang pernah ditulis oleh dulu dia pengarah Jabatan Perpaduan something, JPN negara kan. So dia pernah buat satu artikel yang bermakna yang dia tulis tentang konsep perpaduan itu adalah tidak semua sama. Perpaduan adalah meraihkan perbezaan tak kala kita boleh duduk dalam satu bingkai yang sama. Dan ini juga idea yang pernah diutarakan oleh arwah Siddiq Fazil dulu, yang mana dia tulis tentang konsep bila kita duduk dengan kaum lain adalah kita kena celebrate the differences, kerana kita kena tengok benda tu daripada bingkai persamaan instead of tengok pada bingkai perbezaan. Maka untuk kita bergaduh pada benda petty, which is makanan, iaitu bak kutih, it speaks a lot tentang perkauman kita. Sama juga macam kalau contoh kita nak iktiraf kampung baru Cina tu kan. Bagi aku, contoh macam kampung baru Cina tu aku sebenarnya tak kisah. Sebab kau kalau selaku orang Melayu pun kau boleh je macam, kampung baru Melayu tak nak ke kita buat something macam iktiraf ke dan sebagainya kan. Kita jadi develop satu inferiority complex. Aku lupa apa istilah dia, inferiority ataupun superiority complex, yang mana kita rasa macam bila orang lain buat kita trigger, tapi inisiatif tu kita tak nak buat. Dan itu pelik. Sebab kau boleh je macam tanya, boleh tak kampung Melayu baru ni UNESCO, ataupun benda-benda yang Melayu ni UNESCO. Kau trigger pada benda yang Cina cuba buat. So akhirnya it will not solve anything, it will not talk about anything. Dan untuk kita bergerak ke depan, memang kita takkan bergerak. You will just sit on the thing yang kau akan ingat untuk bertahun-tahun lamanya, takkan gerak ke mana. So yeah, clear tu jawapan dia, panjang pendek. Aku sangat seronok jawapan dia clear. Aku rasa pendengar mudah faham dengan hati dia. Banyak masalah aku nak isu politik kau. Amir sangat mahir dengan politik dia side. Aku masalah selalu kau tak sukalah macam mudah kau paling tak ada lah, paling macam dia selalu populis, dia mengejar macam Syed Saddiq, lebih kurang Syed Saddiq. Tapi kau rasa kali ni adakah dia buat move yang betul? Dia akan ingat, aku bagi lagi dan menteri ni juga ada
dia bukan buang, dia diturunkan jawatan. Diturunkan jawatan Ketua Pengarah Pelancongan. Yeah. Berkait dengan menteri yang sama juga. Rasa lah Kak Akmal buat perkara betul. Ini kali pertama aku boleh Puji UMNO. bersetuju. Bukan puji UMNO. Bukan puji, bersetuju. Bersetuju dengan apa yang Dr. Akmal Saleh buat. Sebab macam ni, kita ni berdepan dengan isu 3R dah lama dah. Yes. Engkau tu menteri. Tahu? Tiong King Song ni apa? Tiong King Sing. Tiong King Sing ni menteri. Kau menteri ada dalam kabinet. Janganlah kau pergi tambah minyak dalam api. Yes. And menariknya, Tiong King Sing ni bukan DAP. Dia GPS. Gabungan Parti Sarawak. Tahu? So aku faham lah kalau dia nak bawa macam mi kolok tu aku tak kisah. Mi kolok tu ialah identik makanan untuk orang Sarawak. It's okay nak bawa. Tapi bak kutih itu dia akan trigger isu 3R. Yes. Which is bila Dr. Akmal Saleh kata, kenapa kau bangkitkan isu ni? Aku setuju. Patutnya tak boleh bangkitkan. Aku faham apa yang point Zain cakap tadi. Tapi benda tu akan ambil masa lama untuk rakyat kita ada open minded terhadap perkara-perkara yang kita boleh melihat persamaan berbanding perbezaan. It takes time. Maybe by education system kita yang perlu kita revamp untuk kita make sure rakyat kita open minded. Tapi dalam keadaan sekarang tak sesuai untuk kau cadangkan benda macam tu. Dan kau pergi bantai cadangkan kenapa? So that's why lah terjadi masalah. Dan sampai cadangan daripada Dr. Akmal Saleh untuk pecat. Bagi aku kalau pecat memang betul. Sebab pertama, pelancongan kita tak berkembang ke mana pun. Tambah isu adalah. Kedua, kalau yang dia buat tindakan untuk menurunkan jawatan Ketua Pengarah Pelancongan sebab kurang prestasi, lepas tu prestasi dia okey? Tak okey. As a menteri pelancongan, Pelangkawi apa jadi? So basically aku bila Dr. Akmal Saleh cadangkan tu, for the first time lah aku agree dengan dia. Sebab benda tu memang patut dibuat. And kalau Datuk Seri Anwar boleh fikir balik, reshuffle balik kabinet untuk setahun dua ni, tukar dia. Yes. Kalau nak tukar dia, tak payah tukar, buang dia lah. Kekalkan dia dalam kabinet. Letak dia dalam kementerian yang tak berapa nak ada sangat. Macam Aaron Dagang, menteri perpaduan pun macam tak berapa nampak mention kan. So letaklah Aaron Dagang kat situ. So Sarawak dengan Sarawak. So tak ada masalah lah. So dia tak adalah berganggu komposisi kerajaan perpaduan tu. Tapi at least orang yang diletakkan dalam kedudukan yang bahaya macam ni, menteri pelancongan macam ni, dalam keadaan dia buat isu perkauman, letaklah dalam kementerian kementerian yang tak penting lah saya cakap kan. Menteri Jabatan Menteri ke kan. Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, letak dia. At least dia ada dalam kabinet lagi, taklah terasa hati. So bagi aku, apa yang dibangkitkan oleh Dr. Akmal Saleh tu for the first time aku boleh agree. Aku kan nak jadi racist, tapi kau buat benda yang salah dalam situasi yang salah, masa yang salah. Yes. It's clearly wrong when you suggest nak letak bak kutih sebagai makanan tradisi waktu ini. Di saat rakyat kita berdepan isu 3R, rakyat kita tak open minded, kau cadangkan benda macam ni. No. It's all about time untuk kita nak ada masyarakat yang ada open minded untuk kita terima benda ni. Okay, so tu pandangan aku. Clear, man. Clear. Thank you Zain. So kita rehat sekejap dan kita kembali setelah nanti. Okay, kembali lagi kita dalam sesi terakhir. So sesi ni menarik sikit sebab kita ada dua isu yang panas melibatkan apa berlaku kat Parlimen. Parlimen kali ni baru je minggu pertama aku boleh kata. Dah panas gila. Dan ada satu lagi isu melibatkan Tan Sri Muhyiddin. Itu melibatkan isu legal sikit. Mungkin Amir akan explain lebih. Sebab ini banyak Amir untuk explain lebih tentang isu Muhyiddin Yassin ni. Tapi before tu, Parlimen. Zain, Parlimen bising first. Lepas dia Agong bagi titah atau bagi speech lah, kita faham. Lepas tu adalah kita akan buat biasa, ahli Parlimen akan sambut speech Agong DPA. So isunya pembangkang sekarang lawan betul-betul fight isu ni bahawa tak nak bagi Datuk Seri Anwar bagi speech. Untuk speech yang biasanya dari Parlimen memang ada. So adakah kau rasa pembangkang kali ni terlalu kebudak-budakan sebab itu bukan isu dasar, bukan isu apa, isu speech, atau dia nak tunjuk something kepada kerajaan? Sebab semua keluar, bukan Hamzah je keluar. Ini hampir semua keluar. Apa kau rasa plan dia? Aku pun dia mudah cakap kan. Kalau kita mudah memang mudah gila, isu dia mudah je. Memang tak matang. Sebab the reason untuk PM buat macam tu, dia bukan sengaja. Dia bukannya main-main ataupun abuse of power lah bak kata Hamzah dengan Muhyiddin.
dia buat tu memang sebab ada PM Kemboja datang, ada buat visit. So basically dia terpaksa macam melewatkan speech, dan dalam waktu dia buat tu dia tak mengganggu pun sesi perbahasan usul diraja, termasuk waktu MQT dan sebagainya. Dia tak ganggu pun, cuma dia ambil masa sikit je. Sebab benda tu pun memang kalau ikut like the whole parliament punya sidang memang akan ada sesi tu. Semua dia terpaksa ambil waktu tu je, sebab waktu tu je dia ada. So untuk dia kata macam abuse of power dan sebagainya, memang tak betul, tak matang, budak-budak. Dan akhirnya bila kau tanya macam kenapa dia buat ada something ke, kita pun tak tahu apa sebenarnya. Like, apa point kau? Apa yang kau cuba buat? Adakah ini protes sebab PM buat salah? Adakah ini protes sebab kerajaan buat salah? Adakah ini protes kepada Malaysia in general? Ataupun untuk kepada Agong misalnya, sebab itu adalah usul Agong dan PM boleh bercakap. So basically a sign of yang kau macam defy ataupun deny semua benda. So kita tak nampak kat situ sebenarnya apa yang cuba untuk pembangkang buat. Sebab kita tak payah nak, Muhyiddin tak payah nak hipokrit lah. Dia pun sebagai PM tak pernah buat di sidang parlimen. Adalah, itu pun hujung-hujung lepas dia dah tutup parlimen tu hampir setahun lebih. Macam tu, bila kita recall balik. So tak perlu nak terlalu dramatik, tiba-tiba nak keluar ramai-ramai. Tu aku pelik juga. Aku macam mempersoalkan, kalau Hamzah sendiri yang keluar, okey lah. Kalau Muhyiddin nak keluar, okey lah. Kalau Pendang, contoh macam yang kes tu hampir kena buang kan, nak keluar, okey lah, tak apalah. Tapi ini semua pembangkang. So kat sini dia akhirnya berbalik kepada isu akar tentang pembangkang, which is pembangkang ni selama kita tengok selama ni, ini dah termasuk setahun lebih lah. Pembangkang PN membuktikan kepada seluruh Malaysia, walaupun ada je orang yang tak nampak, bahawa ini adalah the worst ever pembangkang yang kita pernah ada. Walaupun pada tahun tak ingat bila kita pernah ada pembangkang paling kecil dekat sejarah Malaysia, tapi still pembangkang tu adalah kompeten. Ini memang tak ada apa-apa. Kita boleh compare lah. Kita boleh buat honest comparison. Contoh macam dulu waktu zaman Pakatan Harapan, waktu PR jadi pembangkang, kita banyak sediakan alternatif. Kita kritik tentang isu LCS, kita kritik tentang isu 1MDB, tentang SRC. Kita bangkitkan isu-isu kontroversial yang menyebabkan the government of the day jadi bertanggungjawab dan held responsible dan accountable kepada apa yang dia buat. Dan kita nampak yang diorang pun ada alternatif. Contoh macam inisiatif buku jingga yang dibentangkan sebagai alternatif kepada pelan ekonomi BN waktu tu. PAS tak ada. PN bersatu, Muhyiddin, Hamzah tak ada. The only thing yang dia hidangkan atas meja kita adalah persepsi semata-mata. Apa yang dibentangkan adalah kononnya, contoh macam Saiful Wanjan tu kan, bagi ucapan macam tu, okey dia tarik balik. Memang dia tarik balik sebab benda tu memang persepsi yang salah. Tapi benda dah post kat TikTok. Dan benda tu dah amplify dan juga propagate. Orang dah tengok, orang dah tonton, dah berapa banyak views, dah berapa banyak like, dah berapa banyak share. So the only thing kita boleh ambil daripada pengajaran based on apa yang berlaku waktu parlimen hari tu, bila diorang keluar ramai-ramai, itu mudah je. Politicking oleh barisan pembangkang paling lemah, lembab dan inkompetent kita pernah ada. So to put it simple, like a circus. The real circus. Tapi apa Zain cakap aku setuju. Aku sangat setuju apa Zain. Tapi aku nak setuju Zain setuju Wan Saiful Wajan. Baik pada kau, Matt. Ini pasal Wan Saiful Wajan yang dikenali sebagai paling rebel di dalam Perikatan Nasional. Tapi diam. Dia diam. Tapi kali ini dia bersuara dengan satu speech dengan iPad ke, pakai apa, tab tak pasti. Dia baca benda tu. Biasa orang pakai kertas, dia pakai iPad atau tab. Dia kata dia tak cakap Datuk Seri Anwar bagi rasuah kat dia. Dia menyatakan benda tu kepada Datuk Seri Anwar. Soalan aku ada dua soalan. Pertama, adakah perkara yang dinyatakan itu adalah persepsi semata-mata? Soalan kedua aku, adakah apa yang dia kata itu adalah satu benda yang dia nak tunjukkan bahawa pendakwaan yang dia kena sekarang ni terhadap kes rasuah tu adalah pendakwaan terpilih yang orang lagi korup adalah ada dalam kerajaan sekarang yang jadi pemimpin. Adakah persepsi itu yang nak bawa? Betul. So, Wan Saiful Wanjan, bila dia bangkitkan, dia kata, oh saya terima sogokan dan saya disogok untuk menyokong kerajaan. Pertama, itu adalah sangkaan jahat. Dalam Dewan Rakyat, sangkaan jahat adalah satu benda tak boleh. Kita buat satu persepsi buruk kepada ahli Dewan Rakyat yang lain, itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan. Macam tu, contoh tengok standing order, sangkaan jahat. Itu biasa Arau suka buat. Sangkaan jahat tu. Standing order kan. Okay. So bagi aku itu satu sangkaan jahat yang salah dibuat oleh Wan Saiful.
Which is that's why dia kena tarik balik. Dia didesak untuk tarik balik. Dan dia pun tarik balik. Kalau betul apa yang dikatakan itu, dia ada bukti, kenapa nak tarik balik? Boleh saman tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Oh, sebab dia dalam parlimen saman tak boleh. Betul. Di luar je. Dalam parlimen tak boleh. So sebab tu dia cakap dalam parlimen tau. Dia nak tunjukkan yang benda tu wujud lah. But kalau kau ada bukti, satu, kau tak payah tarik balik. Kedua, jangan cakap dalam Dewan Rakyat je. Bawa bukti tu, pergi SPRM, buat laporan. Buat tak? Tak. Ada tak dengar Saiful Wajam buat laporan? Dia yang dilaporkan ada lah. Sampai ada kes mahkamah kan. So dia nak tunjuk sekarang ni, oh, kau cakap aku korup, aku kena tuduh. Itu adalah pertuduhan pertuduhan terpilih, pertuduhan politik. Habis tu sekarang ni kat korang tu sendiri banyak orang yang korup. Okay, dia ada bukti tak? Tak ada. So it just a hearsay apa yang dia cakap tu. Maksudnya hanya sangkaan, tidak ada sebarang bukti yang tunjukkan yang dia terima sogokan untuk menyokong kerajaan. So basically tu apa point aku. Clear man. Baik man. Aku ada satu Sadik pasal Sadik, tapi aku tak nak tanya terus. Bagi kat Zaim. Naim, benda ni aku dengan Amir pernah bincangkan tau. Dah ada podcast lama tentang peruntukan perbankan. Maksudnya duit perbankan lah. Maksudnya peruntukan untuk ahli parlimen perbankan. Sampai sekarang tak ada. Kita tolak ke tepi. PMX kata pergi bincang, pergi ni, tolak ke tepi benda tu semua. Kita tolak ke tepi. Tapi sebagai sistem demokrasi, be honest, bagi kita yang dekat sini semua anak muda, kau rasa kita tolak ke tepi semua, political thinking semua, adakah patut kerajaan bagi peruntukan yang adil kepada perbankan? Walaupun kita tahu peruntukan sekarang ni memang ada, tapi peruntukan tu tak direct. Dia tak direct. Dia mengenai agensi kerajaan dekat kawasan tu. Kau rasa patut ke tidak? Jujurnya kalau Kau boleh bagi dua jawapan, jawapan politik dan jawapan yang aku awal-awal bila benda ni berlaku, aku faham lah like the angle of judgement ataupun the thought process untuk kenapa benda tu dibuat. Aku faham, oh dia adalah untuk mostly political lah. Dan termasuk benda yang berkaitan dengan political, a bit of administration punya stuff, tapi mostly political, which is kalau kita mudah-mudahan je bagi, end up peruntukan tu akan sama ada dipersalahgunakan oleh pembangkang atau akan jadi disadvantage je. Sebab kita akan nampak yang macam, oh pembangkang ada duit, diorang boleh guna something untuk diorang punya rakyat dekat kawasan DUN ataupun kawasan parlimen tu. So nampak yang diorang efektif dan sebagainya. Dia juga adalah satu yang aku pernah baca like macam insider punya something. Dia adalah mekanisme untuk kau basically cuba untuk ugut ataupun perangkap perwakilan-perwakilan pembangkang ni, which is a bit Machiavellian, a bit jahat, tapi if it does do the work, dipersilakan lah. Cuma itu adalah daripada sudut politikal. Sejujurnya aku memang agak tak berkenan, tapi aku tak nampak sampai bila dan nak ke mana kalau kita kekalkan benda macam ni. Sampai bila kita tak nak bagi duit? Kenapa kita nak teruskan? Sebab in the end, duit yang dibayar oleh orang dekat kawasan parlimen tu adalah hasil duit yang kena diterima oleh mereka dalam bentuk yang kau bagi pada wakil yang kami lantik, yang kami bukan lantik, yang kami undi, yang have been elected, dan supaya duit tu boleh kembali kepada kami. Macam tu. Sebab the basic democratic process is begitu. You need to bagi peruntukan sama rata, adil dan sebagainya. Dan ia adalah satu bentuk yang kita tunjukkan kepada lawan kita yang walaupun kau adalah lawan aku, kita tetap setara. Dan kita tetap membuat something yang okay lah, fair and square lah. Semua akan dapat manfaat dan sebagainya. Which is sebenarnya aku pun mempersoalkan kenapa benda ni nak berpanjangan. Dan kalau ada satu masa yang kalau kita lupakan pasal benda politikal dan sebagainya, kalau kau nak bagi je, tak ada masalah. Sebab in the end adalah you need to tunjukkan yang we are the better opponent, we are the better side, dan just bagi je lah. Tanpa perlu rasa like political thing dan sebagainya. Macam penat jugalah kalau kita drench out benda ni kan. Setiap kali memang benda ni dia angkat, atau dia mainkan dalam parlimen. Memang selalu ada. Tapi aku nak setuju idola kau Sadik. Dia mempersoalkan tau, MC sekat orang. MC ni block orang. Kau buat TikTok kena bank tak lagi? Tak ada kan. Tapi Sadik kata, apa yang Kak Jan buat ni, Kak Jan sekarang bacur, penakut, teruk. Memang lagi teruk pada jangan lepas. Sikit posting hina kerajaan, di block MC. Adakah kenyataan Sadik betul? Sebab dia ada keluar video. Betul. VPN bagai tadi, dia keluar video dia. Kau rasa betul tak? Okay, dia punya account TikTok ada lagi tak? Ada lagi. Kenapa tak kena ban? Tapi kau explain sikit undang-undang MCMC. Okay. Ada turn yang MCMC dia boleh ban kalau kau menimbulkan
fitnah ataupun berita yang tidak benar, fake news, yang itu memang akan kena ban. Tapi kalau kau mengkritik kerajaan, Syed Saddiq tu elok je aku tengok, tak ada masalah. Dan satu lagi, tak semestinya yang ban tu adalah MC. Kalau kau dah kena report dekat akaun TikTok tu, memang salah kau kena ban. Betul. Contoh macam siapa tu? Siapa yang Naimun ni. kan? Siapa yang rambut palsu tu? Oh, baby viral. Baby viral. Baby viral. Sampai nama kau kan. Sampai 6 akaun dia sebab orang banyak report akaun dia. So that's why dia kena ban. So basically MC memang boleh ban. Ban kalau kau menimbulkan fitnah ataupun berita tidak benar tentang satu isu, so kau mungkinlah kena ban. Tapi kalau kau punya akaun kena ban juga, mungkin ada faktor yang lain, kesalahan kau sendiri. Tapi dia pun sendiri yang banyak mengkritik kerajaan tu. Alhamdulillah lah akaun dia masih hidup lagi. So what's the problem? Ketudahan ni tak bahasa lah pasal mudah dia. Betul. So clear thank you. So aku nak jump pada isu Muhyiddin. Tapi isu Muhyiddin ni isu banyak melibatkan liga. Tapi aku setuju isu ni dekat Amir. Sebab Amir sangat pengalaman dalam isu ni. Matt, dulu before aku jump soalan pada pasal Tansi Muhyiddin ni, dia didakwa balik, tu senario dia. Tapi aku pelik, apa beza dia dengan Zahid Hamidi? Okay. Muhyiddin Yassin dituduh di mahkamah atas pencemaran dan sebagainya lah. Dan 4 pertuduhan dia itu mahkamah tafsirkan sebagai pertuduhan yang cacat. Maksudnya pihak pendakwaan gagal untuk menunjukkan ada elemen pertuduhan yang betul lah. So that's why mahkamah memberikan hukuman ataupun perintah supaya Muhyiddin Yassin dilepaskan dan dibebaskan. DNA kan dia? Bukan DNA kan? DNA aku rasa dia lepas bukan macam Zahid. Dia macam bebas tu. Okay, dia DNA, discharge and acquittal, maksudnya lepas dan bebas. Maksudnya dia tidak akan dituduh lagi lah. Cuma ini adalah keputusan daripada mahkamah, tahu. So bila mana keputusan daripada mahkamah, pihak pendakwaan tak puas hati. Pihak pendakwaan buat rayuan sampai ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan kata keputusan hakim mahkamah rendah itu salah dan kes itu perlu dibicarakan semula di mahkamah rendah. So that's why mahkamah bagi arahan, perintah untuk kes itu dibuka dan dibicarakan semula di mahkamah bawahan. So basically Muhyiddin tak lepas. Macam Zahid Hamidi, keadaan dia berbeza. DNAA, discharge not amount to an acquittal, ialah satu pelepasan yang diberikan kepada Zahid Hamidi atas permohonan daripada pihak pendakwa raya, orang yang menuduh Zahid Hamidi. So bila mana orang yang menuduh Zahid Hamidi ni minta untuk mahkamah memberikan arahan DNAA, mahkamah terpaksa berikan sebab itu bidang kuasa pendakwa raya juga. So bila mahkamah dah keluarkan keputusan, takkanlah orang yang tuduh ni yang minta untuk lepaskan Zahid dah lepas, takkanlah dia pula nak pergi appeal. Takkan pula lawyer Zahid nak appeal kata keputusan arahan mahkamah tu salah. So basically Zahid lepas gitu lah. Tapi K Muhyiddin ni lain. Lepas gitu Bunyi Terengganu. Lepas gitu lah. Tapi kalau kes Muhyiddin ni lain. Sebab discharge and acquittal itu diberikan oleh mahkamah, bukan atas permohonan daripada pendakwa raya. So ada dua perbezaan dekat sini. So bila mana Muhyiddin kena discharge and acquittal, dia dah lepas. Tapi bila appeal dia kalah, so dia kena dibicarakan semula lah. Macam Zahid susah lah nak bicarakan semula sebab orang yang menuduh tu yang minta untuk DNAA. Okay, so tu perbezaan dia. Okay, thank you Matt, kau dah explain pasal Muhyiddin. Aku nak setuju kat Zahid sikit. Ini bukan pasal Muhyiddin. Ini pasal ada statement Sultan Johor. Waktu tu dia berkarung lagi, aku rasa. Tuanku belum lagi. Waktu tu dia bukan lagi, dia Sultan Johor kan. Sekali dia buat DPA, dia kata SPM letak bawah dia, bawah sistem diraja. Biar SPM dipilih oleh sistem. Aku tak pasti dia cakap ke atau ada cadangan. Tapi cadangan tu timbul disebabkan nampak meningkat kes rasuah di Malaysia. So sekarang ni untuk kita faham bahawa SPM dipilih oleh Perdana Menteri. Ketua SPM dipilih oleh Perdana Menteri atas nasihat kan, dilantik oleh Tuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okay. So dia bawah sistem government lah. Dia tak di dalam sistem government. Sekarang ni cadangan ni untuk dialihkan bawah jadi institusi diraja. Maksudnya bawah sistem raja tu. Raja yang berkuasa penuh terhadap SPM ni. Adakah kau rasa patut sistem tu dibina? Adakah patut letak ke bawah sistem raja sebab dah tak ada check and balance kat sana? Itu pandangan aku lah. Apa pendapat kau? Betul lah. Basically bila hujung tu cakap pasal check and balance tu, itulah dia Point punya point dia.
basically dia kalau kau buat compare antara benda yang related tu aku sebenarnya nak cakap tapi aku risau sebab ini tentang isu raja. Takut kita sembang 3R aku pula tersentuh pasal 3R juga kan. So aku cuba cakap in a way yang Berlapik sikit lah. berlapik sikit lah. So basically kalau kau buat comparison antara satu sistem yang dibuat based on undi ataupun demokratik, walaupun sistem dia tak sempurna dan sebagainya, itu tak apalah, teknikal kan. Dan kita compare dengan isu dengan satu sistem tentang monarki, tentang raja dan sebagainya. Benda weightage antara yang benda yang demokratik dan juga diraja ataupun monarki adalah di bawah sistem yang menaungi dan dinaungi oleh rakyat, like by the people, for the people, from the people semua. Benda tu adalah kita ada check and balance dan orang boleh tengok dan orang boleh kritik. Maksudnya bila kau kritik, dia tak sama dengan mengkritik raja, maka kau takkan dituduh bahawa apa-apa benda yang berkaitan dengan akta raja. Maksudnya you are free to criticize, you are free untuk berdemonstrasi dan sebagainya, tak ada masalah. Isu je kalau kita alihkan letak bawah institusi diraja, susah nak kritik, susah nak cakap, susah nak tweet sikit pun nanti orang kata macam kena beringat nanti kan masuk lock up. Itu isu dia. So that's the whole point. Susah nak buat check and balance kalau kau letak bawah raja sebenarnya. Dan seingat aku cadangan dia bukan sekadar SPRM. Dia Petronas pun yang aku dengar hari tu sebelum dia jadi agung tu pun dia cuba nak macam nak letak apa orang kata answerable to him yang dia boleh tanyakan. Dan ada juga speech dia waktu opening parlimen tu, dia cakap pasal dia nak pantau dana kerajaan walaupun hakikat sebenarnya like you cannot lah sebab itu duit rakyat, so cannot bagi pada raja dan sebagainya. So the right answer is letak bawah parlimen. Dan ini sebenarnya cadangan yang dan benda yang dah dibuat dah pun oleh negara-negara luar dengan demokrasi yang baik di Eropah dan sebagainya, letak bawah parlimen. Sebab kalau kau letak bawah parlimen mudah. Kau letak bawah parlimen, parlimen boleh jaga dengan baik, ada check and balance yang lagi direct, yang lagi telus dan sebagainya, instead of kau letak pada satu badan yang mana sangat susah untuk disentuh, yang mana kalau kau kritik boleh kena maki, kena masuk lock up dan sebagainya. Dan compare dengan bawah sistem sekarang which is letak bawah Perdana Menteri pun tak ada masalah. The issue is okay, sorry to say dia agak susah sikit aku nak cakap, tapi asalkan jangan letak bawah entiti yang susah untuk dikritik. Kerana benda yang berkaitan dengan keterusan dan sebagainya, kalau nak tahu benda tu telus ke tak, dia boleh dikritik. Susah nak dikritik, susah lah kau nak jalankan kerja telus kat situ. Itu je. Okay, thank you. So gang, kita dah akhir. So kalau boleh saya nak mohon kepada penonton di luar sana untuk jangan lupa subscribe, jangan lupa nampak YouTube ni, tekan like, lepas tu share dalam group Makcik Bawang, group Facebook Masak Apa Hari Ni, group apa-apalah, group bola ke, group jiran rumah ke, group kahwin esok ke. Before tiba hal apa ni. Boleh share semua. So itu saja daripada kami. So terima kasih, jumpa minggu depan.